Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kembali lagi kita dalam program Bicara Minda bersama dengan saya Muhammad Hafiz selaku moderator anda pada hari ini dalam program Bicara Minda yang dibawakan secara langsung di laman media sosial rasmi Facebook Agensi Kelayakan Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada semua sidang penonton yang mengikuti kami walau di mana jua anda berada. Seperti yang tuan-puan sidang penonton sedia maklum, Bicara Minda adalah satu program yang membicarakan dan mengupas pelbagai topik yang menarik berkaitan pendidikan tinggi negara, khususnya yang membabitkan jaminan kualiti pendidikan tinggi negara. Jadi pada hari ini, kita akan membincangkan satu topik yang semakin menjadi perhatian dan permintaan ramai bagai menitir dari bibir ke bibir pemberi pendidikan tinggi di Malaysia ataupun yang lebih kita kenalinya sebagai PPT, iaitu Dasar Pindah Kredit bagi Kelayakan Akademik. Hadirin, kata orang tak kenal maka tak cinta, sudah kenal bertambah mesra. Kasih terpatri, rindu sejahtera, sayang selalu abadi selamanya. Bersama dengan saya di studio pada hari ini kita bawakan khas iaitu Encik Abdul Razak Muhammad atau lebih dikenali sebagai Encik Razak, pengarah bahagian dasar dan juga perancangan strategi agensi Kelayakan Malaysia. Apa khabar Encik? Khabar baik Hafiz, terima kasih. Okey, selamat pagi dan juga selamat datang ke Bicara Minda kita pada pagi ini. Saya mewakili pihak penganjur mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Ajak kerana sudi meluangkan masa bersama bagi berkongsi serba sedikit topik yang bakal dibincangkan dan dikupas pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Terlebih dahulu kita kena ucapkan terima kasih kepada MQAI lah, yang telah memberi ruang dan peluang kepada bahagian dasar dan perancangan strategik dalam Bicara Minda yang disiarkan secara langsung melalui laman sosial Facebook MQA. Okey, baik. Terima kasih kerana kesediaan Encik Ajak untuk bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi ilmu dan juga pengetahuan berkaitan dengan pindah kredit untuk pelajar di institusi pengajian tinggi ataupun lebih kita kenalinya sebagai IPT di luar sana. Untuk pengetahuan semua, topik yang bakal dibincangkan pada hari ini bukan sahaja bermakna kepada PPT di Malaysia, malahan merupakan satu pengetahuan yang sangat berguna bagaikan permata kepada adik-adik kita yang berada di luar sana, ke mahasiswa dan mahasiswi ataupun yang bakal bergelar mahasiswa di IPT sana. Jadi, Cik Ajak, perahu sudah berada di air, dayung sudah berada di tangan. Ayuh, gelanggang tirai perbincangan kita mulakan dengan tajuk Dasar Pindah Kredit. Apakah pengenalan dan konsep yang boleh dikupas oleh Encik Ajak bagi pemahaman sidang penonton kita yang sedang mengikuti secara. Baik Hafiz, untuk permulaan saya rasa lebih baik kita pergi kepada perkara yang dasar dahululah. Ya. Dasar-dasar yang penting adalah dasar-dasar yang kita MQA laksanakan, implementasi. Sebenarnya adalah dasar-dasar berkaitan dengan jaminan kualiti. Okey, jaminan kualiti yang kita laksanakan dan juga kita putuskan dalam satu mesyuarat khas yang diadakan secara berkala dengan Jabatan Pengajian Tinggi dan juga Agensi Kelayakan Malaysia lah. Jadi termasuklah tajuk pada hari ini, pindah kredit. Pindah kredit sebenarnya adalah bukan satu konsep ataupun dasar baru. Dia memang telah sedia ada pun semenjak tahun 2011 lagi. Cuma kita menambah baik dari segi pelaksanaan, dari segi implementasi berdasarkan kepada amalan baik dari semasa ke semasa. Yang mana kita tekankan pada kali ini saya rasa yang lebih baik adalah dari segi kepelbagaian. Kepelbagaian pindah kredit yang dibenarkan semenjak dasar ini dikuasakan. Kenapa saya memilih topik ini? Kerana kita dapat banyak pertanyaan, keperluan pengesahan yang di-email ataupun melalui telefon kepada bahagian BDPS yang menanyakan boleh tak pindah kredit, apa caranya dan berbagai situasi yang mana kita mengharapkan bila ada perkongsian sebegini dapat membantu IPT dan juga mahasiswa-mahasiswi seperti mana Hafiz cakap tadi itu, boleh dapat gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana cara pindah kredit ini dilaksanakan.
berdasarkan kepada garis panduan dan juga ketetapan yang telah diluluskan oleh MQA dan juga JBT. Okey, baik. Terima kasih Encik Ajak atas takrifan berkaitan dengan tajuk yang telah diberi pencerahan sebentar tadi. Namun kita akan pergi dengan lebih mendalam berkaitan dengan tajuk yang akan ditanyakan dan diajukan soalan kepada Encik Ajak sebentar lagi. Namun sebelum itu, untuk saya kongsikan sedikit berkaitan dengan perbincangan minda kita pada pagi ini. Perbincangan minda kita pada pagi ini akan dibawakan dengan dua pusingan, iaitu pusingan yang pertama adalah saya akan ajukan soalan kepada Encik Ajak dengan pemindahan kredit, dan pusingan yang kedua adalah kita akan kongsikan soalan-soalan lazim yang sering kali ditanyakan dan menjadi persoalan oleh PPT khususnya kepada bahagian dasar dan juga perancangan strategi agensi kredit Malaysia. Okey, baiklah. Biasa kita dengar dengan perkataan pindah kredit. Itu amat sinonim dan menjadi persoalan besar kepada mahasiswa di luar sana, khususnya kepada mahasiswi dari diploma yang ingin melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda. Oleh itu, boleh Encik Ajak terangkan secara ringkas berkaitan dengan cara dan bagaimana pindah kredit ini boleh dilakukan oleh PPT di luar sana? Baik Hafiz. Baik, kita lihat dari segi takrifan dahulu. Sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut dan lebih mendalam kupasannya, kita lihat dari segi takrifan pindahan kredit. Sebenarnya takrifan pindah kredit ini telah dinyatakan dengan jelas dalam Akta MQA, Akta 679. Saya baca ya, takrifan ni kita tak boleh nak main sebut je, dia kena baca directly kepada akta tersebut. Okay. Akta 679 mentakrifkan pemindahan kredit sebagai pengiktirafan kredit. Pengiktirafan kredit yang diperoleh dalam program diakredit bagi maksud memindahkan kepada program diakredit yang lain. Bermakna takrifan ini menekankan beberapa aspek. Okay, kalau kita lihat dari segi pengiktirafan kredit, program yang telah diakredit dan program yang hendak dipindahkan. So itu hanya kalau kita tengok, dia semuanya ada perkataan akreditasi tu. Akreditasi, akredit, program diakredit, dan dinilai dan diakredit. Okay? Ini bermakna hanya program yang telah melalui dan telah mendapat akreditasi sahaja yang dapat dibenarkan untuk pindah kredit. Secara umumnya Hafiz dan juga penonton di luar sana, semua tahap, boleh dikatakan semua tahap MQF, tahap kerangka kelaikan Malaysia ini dibenarkan untuk pindah kredit sebenarnya. Tapi bergantung kepada tahap-tahap tertentu lah. Okey, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sebelum kita pergi kepada syarat-syarat tertentu, kita tengok dari segi kategori dahulu. Okey, dari segi kategori, ada dua kategori untuk pindah kredit. Yang pertamanya secara vertikal. Vertikal ni adalah dari segi pemindah kredit daripada program tahap rendah ke program yang tahap lebih tinggi. Contohnya daripada sijil ke diploma, ijazah sarjana muda ke sarjana muda tak boleh lah, diploma ke ijazah sarjana muda. Contohnya itu adalah dari segi secara vertikal lah. Itu secara vertikal kan. Untuk kategori yang kedua, secara horizontal. Secara horizontal ni ada melibatkan pemindahan kredit daripada program yang di tahap yang sama. Contohnya daripada sijil ke sijil, diploma ke diploma, ijazah sarjana muda ke ijazah sarjana muda dan sebagainya. Bagaimana pindah kredit dilaksanakan? Mungkin itu satu persoalannya. Pindah kredit ini dilaksanakan berdasarkan pada pemetaan. Ya? Pada pemetaan daripada kursus kepada kursus, subjek to subjek mapping. Hanya itu saja proses yang dibenarkan. Dan proses ini perlu dilaksanakan secara teratur. Yang melaksanakannya adalah oleh PPT lah ya. PPT. Bukannya oleh MQA. MQA tak buat pindah kredit ini. Kita cuma keluarkan dasar, kita keluarkan garis panduan macam mana nak buat. Penetapan semua dibuat oleh PPT. Okey, berdasarkan kepada syarat-syarat dan juga kategori yang kita tetapkan. So proses ini perlu dilaksanakan dengan teratur berdasarkan kepada prosedur kawalan dalaman ditetapkan dan dikawasi oleh PPT. Okey, baik. Kita faham dengan perkongsian yang kita bawakan pada hari ini, Encik Ajak bukan saja ringkas, walaupun ringkas tetapi sangat penting dan sangat bermakna untuk difahami oleh semua lapisan, khususnya kepada PPT dan juga mahasiswa dan mahasiswi yang berada di institusi pengajian tinggi. Betul. Okey. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih mendalamnya, Cik Ajak, berkenaan dengan topik yang kita akan bincangkan pada hari ini dengan kata kuncinya adalah pindah kredit, suka untuk saya ingatkan kepada sidang penonton, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, boleh diajukan ke ruang komen Facebook MQA Rasmi Agensi Kredit Malaysia. Dan insya-Allah pada akhir rancangan ini nanti saya akan bacakan soalan anda dan kita akan ajukan kepada yang lebih arif, iaitu Encik Ajak
pengarah bahagian dasar dan juga perancangan strategi agensi Kilat Ikan Malaysia. Baik, kita kembali kepada topik perbincangan kita pada hari ini, Encik Ajak. Seperti yang penonton sedia maklum, pindah kredit ini boleh dilakukan berdasarkan dengan cara yang diterangkan oleh Encik Ajak sebentar tadi, iaitu vertikal dan juga horizontal. Betul. Namun saya pasti mempunyai syarat-syarat dan garis panduan yang telah ditetapkan sendiri oleh Agensi Kilat Ikan Malaysia ataupun NQA yang membolehkan pindah kredit ini dilakukan. Dan apa syarat-syarat tersebut, Encik Ajak? Baik Hafiz, betul. Ada syarat yang kita tetapkan, bukannya macam tu saja ya. Ada 4 syarat, ada 4 syarat umum minimum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pindah kredit. Alright. Kalau kita lihat, yang pertamanya dari segi grade lulus. Grade lulus kursus yang hendak dipindahkan adalah sekurang-kurangnya grade C. Okey. Okay. Itu sekurang-kurangnya grade C ya. Yang kedua dari segi nilai kredit. Nilai kredit yang hendak kursus yang hendak dipindahkan tu sekurang-kurangnya adalah sama. Okey. Okey, yang nak dipindah dan juga nak dipindahkan itu mestilah sama dengan program yang diterima. Okey, yang menerima dan juga yang diterima itu mestilah sama, sekurang-kurangnya. Okey. Yang ketiga dari segi kesetaraan. Okey, kesetaraan kurikulum kursus tu sekurang-kurangnya 80% adalah sama dengan program yang hendak dipindahkan, subjek yang hendak dipindahkan. Dan yang keempat yang tidak kurang penting ialah kursus-kursus yang hendak dipindahkan kredit adalah daripada program yang telah mendapat akreditasi ya. Akreditasi di sini bermaksud sama ada akreditasi provisional ataupun akreditasi penuh. Kedua-duanya boleh dipindahkan kredit. Baik. Okey. Tetapi untuk sekiranya pelajar daripada luar negara katakan ataupun pelajar Malaysia yang belajar di luar negara katakan telah mendapat diploma di sana. Kemudian hendak menyambung pengajian di Ijazah Sarjana Muda di Malaysia. Di dalam Malaysia. Di dalam Malaysia. Boleh dapat pindah kredit dengan syarat program yang diambil di luar negara tersebut telah mendapat iktirafan ke akreditasi dan dapat akreditasi daripada autoriti di negara asal untuk program-program berkenaan. Okey, baik. Ya, betul-betul. Okey, baik. Sebentar tadi Cik Ajak telah terangkan berkaitan dengan syarat dan juga secara dasar berkaitan dengan pemindahan kredit tersebut. Namun topik perbincangan kita pada pagi ini akan lebih hangat lagi ya Cik Ajak, dan akan lebih serius, lebih mendalam lagi orang kata, dan apakah yang dimaksudkan dengan pindah kredit secara vertikal yang dimaksudkan sebentar tadi oleh Cik Ajak itu. Okey, habis. Sebelum kita pergi kepada konsep vertikal itu tadi, apa syarat-syaratnya? Suka saya terangkan bahawa syarat-syarat yang kita nyatakan tadi itu, kategori dari segi syarat-syarat pindah kredit, itu adalah syarat minimum. Disebut sekali syarat minimum ditetapkan oleh MQA. Sekiranya IPT berhasrat untuk membuat perbezaan, dibenarkan. Boleh, tak ada masalah. Tetapi dia mesti tidak kurang daripada syarat minimum ditetapkan. Contohnya, sekiranya kita tetapkan grade adalah C, IPT nak tetapkan B. Tak ada masalah, boleh je. Kalau kurikulum katakan, persamaan kurikulum kita tetapkan 80, IPT nak tetapkan 90, tak ada masalah, boleh. Dia mesti tidak kurang daripada apa yang telah ditetapkan. Okey. Dari segi peratusan, kita balik kepada dari segi vertikal tadi dari segi peratusan dibenarkan. Dia ada variety sikit dia punya perbezaan pindah kredit ni. Contohnya kalau CJ ke diploma. CJ ke diploma maksimum dibenarkan adalah 30%. 30% dibenarkan. Untuk diploma ke ijazah sarjana muda, yang ini sehingga 50% sebenarnya. Hafiz ya? 50% kita cuma ada dia punya variasi sikitlah. Untuk 30% pertama sekurang-kurangnya grade C. Pelajar berkenaan dapat grade C untuk subjek-subjek yang hendak dipindahkan. Sementara untuk 31 ke atas hingga 50%, sekurang-kurangnya ada grade B. Okey. Hanya pindah kredit sehingga 50% ni hanya untuk program diploma ke ijazah sarjana muda sajalah pada masa ini. Manakala bagi program diploma lanjutan, advanced diploma di tahap 5, dan pelajar katakan ada diploma plus dengan diploma lanjutan, dia boleh sambung pengajian, boleh pergi ke maksimum 2 tahun pengajian di ijazah sarjana muda. Bermakna sekiranya pelajar tu mengambil jurusan ijazah sarjana muda 3 tahun, dia akan terus masuk ke tahun akhir. Okey. Itu adalah dari segi vertikal lah. Ada lagi dia punya pindah kredit secara vertikal yang kita benarkan. Contohnya pindah kredit maksimum 60% diberikan kepada kelayakan akademik dan melibatkan apel. Apel C, MOOC dan micro credential.
kita boleh bagi pindah kredit sehingga 60%, bergantung kepada syarat-syarat umum pindah kredit lah. Okey. Kemudian apa yang tak boleh? Ada juga, ada boleh, ada yang tak boleh. Okey. Ada yang tak boleh. Faham. Okey, contohnya pindah kredit. Pindah kredit daripada kelayakan yang lebih tinggi kepada rendah. Contohnya seorang pelajar dah ada diploma katakan. Kemudian dia nak belajar lepas dah ambil diploma, dia nak ambil sijil. So yang tu tidak benarkan pindah kredit. Dia kena start daripada awal lah program sijil tu. Okey. Kemudian pemindahan kredit sarjana ke program kedoktoran, yang tu pun tidak dibenarkan. Okey, faham. So kita faham kalau pindah kredit ini dibenarkan, tetapi yang tak bolehnya kalau pelajar tersebut nak pindah kredit daripada diploma dia nak balik kepada CJ. Betul. Itu tidak dibenarkan. Okey, baik. Encik Ajak, itu penerangan berkaitan dengan peratusan pindah kredit secara vertikal yang telah dikupas dengan baik sekali dan juga sangat mendalam oleh Encik Ajak sebentar tadi. Namun, bagaimana pula dengan pindah kredit secara horizontal ni? Dan apakah situasi-situasi yang membolehkan pindah kredit ini dilaksanakan bagi pemahaman sidang penonton kita yang berada di luar sana? Silakan Encik Ajak. Baik Hafiz. Untuk horizontal ni kita lihat kepada dari segi situasi lah sebenarnya. Sebagaimana yang Hafiz cakap tadi lah. Okey, kita ada beberapa situasi. Yang pertama, katakan pelajar yang ingin melanjutkan pengajian kedua dalam kelayakan yang sama. Bermaksud macam ni. Seorang pelajar, dia dah ada diploma. Dah habis dah tamat diploma. Kemudian dia nak buat satu lagi diploma. Second diploma. Okey. Yang itu dibenarkan, tiada had pindah kredit sebab dalam dia punya tahap yang sama. Tiada had pindah kredit yang tertaluk kepada academic residential requirement. Academic residential requirement ni bermaksud pelajar perlu berada di IPT yang menerima tu sekurang-kurangnya satu semester. Untuk setiap tahap tu, kalau subjek berkenaan dengan residential year ni, semuanya satu semester. Daripada CJ sehingga ke ijazah sarjana muda. Itu situasi yang pertama. Untuk situasi yang kedua, pelajar yang sedang dalam pengajian. Dia tak habis, dia belum lagi habis dalam pengajian. Kemudian ingin menukar ke program lain. Contohnya, dalam bidang yang sama. Dia dah belajar 2 semester, dia rasa nak pindah lah daripada bisnes nak pergi ke marketing contohnya. Dia dah bosan. Dah bosan ataupun apa. Kan, yang tu pun boleh dibenarkan. Tak ada had pindah kredit, boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada syarat umum lah. Semua yang kita akan sebut dari segi pindah kredit ni berkait dengan syarat umum. Syarat umum yang 4 yang tadi kita sebut. Akar dia adalah syarat umum. Syarat umum. Yang tu. Yang IPT kena tengok dari segi itu. Itu syarat yang kedua. Situasi yang kedua. Baik. Untuk situasi yang ketiga, apa pula? Kalau semua boleh, mesti ada yang tak boleh. Betul. Betul kan? Betul. Okey. Untuk pelajar yang gagal program contoh. Dia dah gagal ni. Dia masuk belajar, gagal. Kemudian dia nak menyambung pengajian ke tahap yang sama. Betul. Dia nak ambil second, dia bukan second lah. Dia nak sambung balik. Kemudian nak guna program yang dia gagal tu untuk sambung, untuk pindah kredit, yang tu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dia kena bermula daripada awal semula. Disebabkan dia gagal. Disebabkan dia gagal. Betul. Yang ketiga, pelajar yang berhenti bukan disebabkan gagal. Berhenti gagal tadi berhenti fail. Gagal. Sekarang ni berhenti bukan sebab gagal. Contohnya, dia dah belajar setahun, lepas tu terpaksa berhenti kerana masalah keluarga, kewangan dan sebagainya, sakit dan sebagainya. Berhenti, kemudian dia nak sambung semula pengajian dia. Nak sambung semula di pengajian dia IPT, dibenarkan pindah kredit. Pindah kredit boleh dibenarkan sekiranya IPT tu kena tengoklah tiada had yang pindah kredit tertaluk kepada syarat-syarat umum pindah kredit lah. Cuma yang membezakan dekat situ horizontal dengan vertikal adalah dari segi academic residential requirement. Sebab satu semester tu perlu berada di IPT yang menerima. Kemudian satu lagi situasi adalah dari segi pelajar yang sedang mengikuti pengajian di sebuah IPT. Dia belajar di IPT A katakan, kemudian dia ambil beberapa subjek di IPT B. Subjek-subjek itu pun boleh diambil kira untuk dia pindah kredit di IPT A ni dan dikira untuk penganugerahan kelayakan. Tempoh akademik, seperti mana saya cakap tadi, tempoh akademik residential requirement, CJ ke doktoran semua adalah satu semester. Dan juga pindah kredit secara horizontal ni untuk program sarjana dan juga kedoktoran. Untuk mod kursus dan juga kerja kursus dan juga campuran sahaja dibenarkan. Itu pun berdasarkan case by case. Sarjana dan juga kedoktoran boleh pindah kredit secara horizontal.
berdasarkan kepada case by case untuk mod kerja khusus dan campuran. Okey. Baik. Terima kasih Cik Ajak. Nampaknya penerangan Cik Ajak berserta dengan situasi dan juga kes yang sering kali berlaku di IPT yang dihadapi oleh pelajar kita, terutamanya mempunyai masalah keuangan, keluarga, terpaksa berhenti dan ingin sambung semula, menjadi persoalan besar kepada mahasiswa dan juga mahasiswi yang berada di IPT di luar sana. Adakah boleh pindah kredit itu? Jadi jawapannya adalah boleh, Boleh. dengan syarat tidak gagal. Okey, kita telah pun selesai dengan pencerahan yang diberikan oleh Encik Ajak berkaitan dengan cara dan juga pelaksanaan pindah kredit sebentar tadi. Betul. Namun sedikit lagi persoalan besar yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini yang ingin saya tanyakan kepada Encik Ajak. Bagaimana pindah kredit ini boleh dilakukan dengan grade dan juga tanpa grade, Encik Ajak? Silakan. Baik, Hafiz. Kita sebut dari segi pindah kredit. Sebelum ni kita pasal pindah kredit saja. Contohnya macam subjek matematik, 3 kredit. Itu adalah kredit senang kita tengok. Kemudian ada satu lagi, pindah kredit dengan grade, pindah kredit tanpa grade. Apa kena faham grade tu apa? Grade tu adalah pencapaian pelajar. Alright. Bila dia dah mengikuti satu kursus dan di-assess, dinilai dan sebagainya akan dapat grade. Biasanya grade ni dalam bentuk abjad. A, B, C dan sebagainya. Ya, betul. Kemudian ada pointer grade tu. Contohnya 3.25 untuk B contohnya. So itu adalah pindah kredit. Kredit 3 kredit tu dan juga grade tu untuk dinilai dan juga dikumulatif di akhir pengajian dikira untuk dapat CGPA. Berapa dia punya grade dan sebagainya. Okey. Untuk pindah kredit dengan grade hanya berlaku apabila pelajar yang masih dalam sistem pengajian, ya. Hafiz, itu saja yang boleh membenarkan pindah kredit dengan grade. Contohnya, pelajar belajar di satu program. Okey, kemudian dia nak bertukar ke program lain dalam bidang yang sama. Masih dalam pengajian. Yang tu dibenarkan pindah kredit berserta dengan grade dia sekali, kumulatif boleh dikira masa bergraduat nanti. Itu untuk pindah kredit dengan grade. Hanya itu saja yang dibenarkan. Untuk yang lain, selain daripada itu, biasanya adalah pindah kredit tanpa grade lah. Ataupun dipanggil juga sebagai pengecualian kredit. Kita lihat dari segi situasi lah. Ya. Contohnya lepasan sijil, katakan. Dia nak menyambung pengajian ke diploma. Bila sebut lepasan sijil ni, maksud dia dah habis dah. Dia dah habis, dia dah belajar sijil, dah dapat scroll sijil, kemudian nak sambung pengajian ke diploma. So itu pindah kredit. Kita benarkan pindah kredit. Cuma kredit sajalah, grade tak dikira. Grade dikira untuk program yang dipindah, yang dia belajar tu lah. Untuk program diploma tu saja. Baik. Untuk yang kedua, pelajar yang telah tamat pengajian dan nak sambung pengajian di tahap yang sama. Contohnya dia dah tamat diploma, dia nak ambil second diploma. Tadi kita ada beberapa contoh tadi kan. Yang itu pun dikira sebab dah tamat program yang pertama tu, itu pun dikira kita kira pindah kredit dengan grade. Tidak pindah kredit saja, bukan dengan grade. Maafkan saya. Kemudian yang ketiga, dari segi pindah kredit berdasarkan pengalaman melalui APSC. Yang itu pun tidak melibatkan grade dan hanya kredit dia ambil kira. Okey, baik. Baik, sidang penonton yang sedang mengikuti kita dan setia mengikuti kita secara live di Facebook rasmi Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Terima kasih kita ucapkan untuk pengetahuan semua. Kita telah pun selesai dengan pusingan yang pertama forum kita, perbincangan forum kita pada pagi ini, Cik Ajak, ya. Dan kita akan beralih kepada pusingan yang kedua, iaitu saya akan kongsikan dan ajukan soalan lazim yang ditanyakan kepada pihak MQA, khususnya kepada bahagian dasar Encik Ajak sendiri. Baik, sebelum itu suka untuk saya ingatkan kepada sidang penonton, sekiranya anda mempunyai persoalan, pandangan, boleh diajukan di ruang komen dan saya akan bacakan. Dan di akhir rancangan ini nanti kita akan cuba untuk jawab persoalan yang bermain di minda sidang penonton sekalian. Kita masuk ke segmen yang kedua, iaitu perkongsian soalan-soalan yang diterima berhubung dengan pindah kredit ini, ya, Cik Ajak. Betul. Dan kami mengharapkan dengan perkongsian soalan dan jawapannya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemusykilan yang berhubung dengan perkara yang dibangkitkan ini. Baik. Soalan-soalan yang dikumpulkan ini mungkin diolah berdasarkan pertanyaan sebenar dan diterima berdasarkan jumlah dan juga dari sudut yang berbeza. Okey, seterusnya Encik Razak, bila kita bercakap mengenai perbezaan kredit, adakah
dibenarkan pindah kredit dari bagi nilai kredit yang berbeza? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua yang ingin saya ajukan kepada Cik Ajak, adakah dibenarkan gabungan kursus bagi pindah kredit ini? Silakan Cik Ajak. Baik, untuk soalan yang pertama, nilai kredit yang lebih tinggi, sama atau lebih tinggi. Kita tengok dari segi contoh lah. Contohnya subjek matematik. Okey, subjek matematik, pelajar dah mengikuti program sijil. Dia ambil subjek matematik bernilai 4 kredit. Okey. Kemudian dia menyambung pengajian di peringkat diploma. Ada subjek matematik di dalam diploma tersebut dengan nilai kredit dia adalah 3 kredit. Okay? Atau 3 kredit. So kalau macam tu memang boleh. Sebabnya yang nak menerima ni lebih kecil daripada yang nak membeli. Maknanya subjek CJ tu kreditnya lebih tinggi daripada subjek di peringkat diploma. Okay. Tetapi sebaliknya kalaulah katakan sijil ni, subjek sijil tu hanya 3 kredit untuk matematik dan nak dipindahkan ke matematik di peringkat diploma 4 kredit, yang tu tidak boleh dilaksanakan. Pindah kredit daripada kredit yang kecil kepada kredit yang besar tak boleh. Tidak boleh. Yang besar kepada yang kecil boleh. Itu yang pertama. Okay. Kemudian soalan berkenaan dengan gabungan. Gabungan kredit. Gabungan kredit yang nak dipindahkan. Kita tengok contoh situasi dia, ada 2 subjek matematik dalam sijil katakan. Matematik 1, matematik 2 bernilai 6 kredit, 3 kredit. Kemudian ada satu subjek di peringkat diploma yang nak digunakan untuk pindah ni, matematik perniagaan katakan, bernilai 4 kredit. Yang ni boleh dilaksanakan. Dengan syarat-syarat, perlu patuhilah syarat-syarat umum pindah kredit tadi tu. Okey. Boleh pindah kredit. Tetapi perlu diingat untuk pindah kredit hanya sekali saja dibenarkan, ya. Sekali saja. Contohnya hanya sekali saja. Contohnya kalau ada matematik perniagaan 2, kita dah tak boleh gunalah dua matematik, subjek matematik 1 dan 2 tadi dekat CJ untuk pindah ke matematik perniagaan yang kedua. Baik. Terima kasih Cik Ajak. Sidang penonton penuh santun. Saya suka Lady Gaga. Kini soalan saya yang ketiga kepada Encik Ajak. Seterusnya, soalan lazim yang saya pasti Encik Ajak sendiri sangat arif berkaitan dengan soalan ini, iaitu saya bacakan situasi yang mungkin dihadapi oleh pelajar tersebut. Pelajar yang pernah mengikuti latihan industri di peringkat diploma dan pelajar pernah mengikuti latihan industri di peringkat diploma, adakah dibenarkan pindah kredit secara vertikal ke peringkat sarjana muda? Itu soalan dia. Dan soalan yang keempatnya berbunyi sebegini. Bolehkah pelajar membuat pindah kredit vertikal peringkat sarjana muda ke peringkat sarjana? Silakan Cik Ajak. Baik Hafiz. Untuk pindah kredit bagi latihan industri, setakat ini kita tidak benarkan, ya. Latihan industri untuk pindah kredit. Kerananya objektif dan juga learning outcome dan juga dia punya kepakaran untuk setiap bidang tu adalah berbeza. Setiap tahap tu berbeza. Baik. Dia latihan industri tak boleh. CJ ke diploma, diploma ke ijazah sarjana muda, tak boleh pindah kredit latihan industri. Latihan industri perlu dilaksanakan berdasarkan kredit yang telah ditetapkan. Itu yang pertama. Maksudnya tiada pindah kredit, istilah kredit untuk latihan industri. Untuk yang kedua, pindah kredit daripada sarjana muda ke sarjana. Secara umumnya sebenarnya tidak dibenarkan. Untuk pindah kredit diploma sarjana muda ke sarjana tidak dibenarkan. Tetapi ada flexibility yang diberikan kepada IPT di luar sana melalui surat maklumat MQA bilangan 6 2019 yang MQA keluarkan, yang mana ada program integrasi sarjana muda ke sarjana. Contohnya macam ni. Satu program ijazah sarjana muda yang menawarkan subjek sarjana di dalam program ijazah sarjana muda dan diberi status elektif bebas. Yang itu sekiranya pelajar ambil, sebab dia elektif bebas, jadi pelajar ada pilihan nak ambil atau tak. Bagi pelajar yang mengambil elektif bebas berkenaan, subjek berkenaan di ijazah sarjana muda, boleh mendapat pindah kredit ke ijazah sarjana bergantung kepada penilaian ditetapkan oleh IPT yang menerima. Baik. Terima kasih Cik Ajak berkaitan dengan penerangan sebentar tadi. Jadi kata kuncinya kepada persoalan mahasiswa dan juga mahasiswi yang berada di luar sana,
berkaitan dengan pindah kredit untuk latihan industri ini adalah tidak boleh. Disebabkan oleh objektifnya yang berbeza. Ya, betul ya, Cik Ajak? Ya. Baik. Soalan yang seterusnya yang ingin saya ajukan kepada Cik Ajak dan kongsikan secara bersama kepada penonton kita yang berada di luar sana yang mengikuti kita secara live, iaitu bolehkah pindah kredit diberikan lebih daripada sekali kepada pelajar, Cik Ajak? Dan situasinya begini, pelajar memasuki program sertifikat level 3, okey, dan dilanjutkan pelajaran ke peringkat diploma level 4. Okey. Kredit transfer diberikan kepada pelajar dan kemudian pelajar dari diploma, pelajar ingin menyambung pelajaran ke program ijazah sarjana muda iaitu level 6. Kredit transfer diberikan sekali lagi kepada pelajar. Adakah boleh dilakukan oleh pelajar tersebut ataupun tidak? Okey. Soalan yang seterusnya, adakah pelajar sedang mengikuti program sarjana muda berpindah ke program sarjana muda yang lain mendapat pindah kredit horizontal dan dalam masa yang sama mendapat pindah kredit secara vertikal kerana pelajar tersebut mempunyai dan memiliki kelayakan diploma sebelumnya? Silakan, Cik Ajak. Baik, Hafiz. Untuk soalan yang seterusnya, itu soalan yang pertama tu, dari segi pelajar yang dah ada sijil diploma, daripada sijil ke diploma dia dah dapat pindah kredit. Okey. Kemudian dia sambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda, Betul. nak pindah kredit diploma ke ijazah sarjana muda memang boleh. Tetapi dia tak boleh gunakan kelayakan yang sijil tu untuk masuk ke program pindah kredit subjek sijil ke program ijazah sarjana muda. Okey. Untuk diploma ke ijazah sarjana muda boleh, tak ada masalah. So dari sini sebabnya pindah kredit daripada sijil ke ijazah sarjana muda itu memang tidak boleh berlaku sebab dia punya hasil pembelajaran tahap kesukaran berbeza dengan program ijazah sarjana muda. Hanya program diploma sahaja yang boleh dibenarkan pindah kredit ke program ijazah sarjana muda. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya dari segi pelajar yang fahaman saya dia dah mengikuti dia belajar ijazah sarjana muda. Kemudian dia pergi ke ijazah sarjana muda juga, menyambung pengajian ke ijazah muda, dia nak menggunakan konsep horizontal untuk ijazah sarjana muda. Dalam masa sama dia nak menggunakan program diploma, dia dah habis, dia dah terima sebelum tu untuk pindah kredit. Yang itu dibenarkan. Di mana pelajar akan enjoy dua pindah kredit lah. Yang pertamanya dari segi horizontal dan juga vertikal. So dia bergantung kepada residential year saja untuk belajar dan tamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda berkenaan. Okey. Ya. Baik. Itu kelebihan yang telah pun diberikan oleh Agensi Kelayakan Malaysia sendiri, iaitu pelajar dibenarkan untuk pindah kredit secara vertikal dan juga horizontal sekiranya pelajar tersebut mempunyai tahap akademik diploma sebelumnya dan dia ingin berpindah daripada program A kepada program B, dibenarkan. Ya, benar. Tapi benar sebab dia sebenarnya dia memberi kelebihan kepada mahasiswa di luar sana dari segi bayar yuran sebenarnya. Sebab apa? Dia tak perlu bayar lebih untuk menghabiskan pengajian dia. Betul. Mungkin itu adalah berita gembira kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berada di luar sana kerana ialah sekarang disebabkan oleh ekonomi kan, masalah keuangan, itu adalah merupakan berita gembira dan persoalan besar ini perlu dikongsikan secara bersama kepada penonton kita yang berada di luar sana. Betul, Fiz. Okey, baik. Kita mendapat soalan daripada sidang penonton yang bertanyakan berkaitan dengan bolehkah pelajar dengan kelayakan postgraduate diploma ataupun yang kita kenalinya sebagai PGD ataupun postgraduate certificate, dalam singkatannya adalah PGC, mendapat pindah kredit ke sarjana, ke program sarjana. Dan soalan seterusnya, saya yakin dan pastilah Encik Ajak dan juga pegawai-pegawai di bahagian dasar seringkali mendapat soalan ini semasa pandemik COVID-19 melanda dunia, iaitu adakah pelajar yang sedang belajar di IPT di luar negara boleh mendapat pindah kredit sekiranya berhasrat untuk berpindah ke IPT tempatan? Silakan, Cik. Baik, Hafiz. Kita jawab kepada soalan PGC dan PGD dulu. Postgraduate Certificate dan juga Postgraduate Diploma. Kalau tuan-tuan luar sana faham, PGC dan PGD ni berada di level yang sama dengan program sarjana. Berada di level 7. Level 7 dia ada PGC, PGD dan juga sarjana. Bermakna pemindah kredit boleh dibenarkan kerana dia adalah di tahap yang sama. So konsep horizontal transfer kredit boleh dilaksanakan. Bermakna dia hanya tertakluk kepada
academic residential year. Okey. Okay? Itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan pelajar-pelajar yang telah belajar di luar negara disebabkan akademik dan sebagainya, dia kembali dan nak sambung pengajiannya secara horizontal untuk dapat pindah kredit di IPT di Malaysia. Okey. Yang itu sebenarnya dibenarkan, tapi dengan syarat lah, dengan syarat pelajar berkenaan bukannya gagal, bukannya gagal di luar negara tersebut di tempat sana. Kalau gagal tak boleh terima pindah kredit tu, dia kena bermula daripada awal. Tetapi sekiranya dia disebabkan berhenti kerana disebabkan alasan tertentu, COVID dan sebagainya, boleh dibenarkan tertaluk kepada syarat umur pindah kredit dan juga syarat kemasukan. Syarat kemasukan ditetapkan oleh IPT yang menerima. Okey. Dan untuk makluman juga kepada penonton di luar sana, MQA juga ada mengeluarkan panduan berkaitan perkara ini melalui Advisory Note bilangan 1/2021, panduan pindah kredit program secara horizontal bagi pelajar universiti luar negara ke PPT di Malaysia. Okey. Baik. Encik Ajak, nampaknya kita mempunyai sambutan daripada penonton yang sedang mengikuti kita secara live di luar sana. Saya akan ajukan soalan daripada penonton kepada Encik Ajak berkaitan dengan pindah kredit ini dan juga berkaitan, mungkin Encik Ajak boleh jawab juga berkaitan dengan akreditasi. Okey, terima kasih kepada Muhammad Naif. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum kepada Encik Ajak. Okey, adakah sijil ataupun diploma kemahiran Malaysia diakreditasi juga? Apa jawapannya? Okey, sijil dan diploma kemahiran Malaysia, CSKM dan juga DKM. Mana-mana program yang melalui di bawah akta MQA, boleh mendapat akreditasi daripada MQA lah, perlu buat permohonan dan sebagainya. Okey. Untuk SKM kita tengoklah kalau macam program SKM tu, sijil kemahiran Malaysia yang ditauliahkan. Okey, dia tauliahkan oleh JPK, Jabatan Menggunakan Kemahiran. Betul. Okey, yang itu kena melalui JPK. Okey, melalui JPK. Kemudian kita akan proses yang akan datang memang akan ada, kita akan synchronizekan, kita akan selaraskan dengan JPK. Program-program yang ada di JPK pun akan dimasukkan ke dalam MQR. Untuk program diploma, DKM pun sama, diploma kemahiran. Pun akan melalui proses yang samalah sekiranya dilaksanakan oleh IPT di bawah Akta 555, dia akan melalui proses akreditasi MQA. Okey, betul. Okey, nampaknya jelas dengan jawapan yang telah diberikan oleh Cik Ajak sebentar tadi berkaitan dengan akreditasi. Jadi walaupun CJ itu berada di peringkat yang ketiga, perlu mendapat akreditasi daripada agensi Clear Malaysia sendiri. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan kelaziman yang ingin saya ajukan kepada Encik Ajak, iaitu adakah pelajar yang sedang mengikuti program dengan kaedah penyampaian secara konvensional dibenarkan untuk berpindah ke program lain tetapi dijalankan secara dalam talian sepenuhnya ataupun yang kita kenalinya sebagai ODN? Dan soalan yang seterusnya, adakah pindah kredit dibenarkan sekiranya program yang diikuti pelajar di IPT asal masih berstatus akreditasi sementara? Ini adalah sama soalan dengan kita punya penonton yang berada di talian, iaitu Ina Liana. Silakan Cik Ajak. Okey, kita jawab soalan yang pertama dahulu. Maksudnya program yang berstatus sekarang ni pelajar tu belajar secara bersemuka. Betul. Kemudian dia pindah ke program ODL. Ya. ODL dengan bersemuka tu adalah kaedah pengendalian program sahaja. Pelajar boleh, tak ada masalah, boleh pindah kredit melalui secara horizontal dan perlu mematuhi dasar pindah kredit serta tempoh pemuasatin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita sebut dari segi program-program yang hendak mendapat pindah kredit ini perlu mendapat status akreditasi. Betul. Akreditasi yang dimaksudkan adalah akreditasi sementara dan juga akreditasi penuh. Bermakna walaupun program tersebut hanya berstatus akreditasi sementara, masih boleh dibenarkan untuk mendapat pindah kredit. Tetapi tertaluk kepada IPT yang nak menerima. Sebab ada IPT yang menetapkan dia perlu dapat akreditasi penuh saja baru boleh dapat pindah kredit ke program ijazah sarjana muda. Tapi ada IPT yang menetapkan dapat akreditasi sementara pun dah boleh. So itu bergantung kepada IPT yang menerima. Tapi MQA menetapkan secara minimum saja akreditasi itu bermaksud
boleh ambil pelajar yang berstatus akreditasi sementara ataupun akreditasi penuh. Okey, baik. Kita faham dengan jawapan yang telah diberikan oleh Cik Ajat sebentar tadi berkaitan dengan akreditasi. Sekiranya akreditasi itu berstatus sementara, boleh sekiranya pindah kredit itu dilakukan, namun bergantung kepada IPT yang menerimanya. Betul. Okey, baik. Saya kira itu merupakan perkongsian cukup menarik daripada panel jemputan kita, iaitu Encik Ajak. Terima kasih atas makluman dan kita akan beri laluan juga kepada soalan-soalan yang ke-11 dan juga yang ke-12. Iaitu berbunyi sebegini, Cik Ajak. Saya sedang mengikuti program American Degree Transfer atau program ataupun yang lebih kita kenalinya sebagai ADTP di sebuah IPT di Malaysia. Tetapi saya tidak mahu menyambung pengajian di Amerika Syarikat kerana kekangan keuangan dan juga sebagainya. Bolehkah saya menyambung pengajian di IPT tempatan, Cik Ajak? Itu soalannya. Dan yang soalan yang ke-12 adalah, adakah pelajar dibenarkan untuk memindah kredit secara vertikal dari kursus mata pelajaran pengajian umum ataupun yang lebih kita kenalinya sebagai MPU dalam kalangan diploma ke peringkat sarjana muda memandangkan kursus falsafah, isu semasa, penghayatan etika dan peradaban juga diajar dan ditawarkan di peringkat sarjana muda. Silakan, Cik Ajak. Baik. Untuk menjawab soalan ADTP tadi tu. ADTP tu sebenarnya adalah program persediaan. Alright. Program persediaan pelajar Malaysia yang berada di Malaysia dia akan melanjutkan masuk ke program ADTP itu selama 2 tahun. Okey. Habiskan 2 tahun kemudian melanjutkan pengajian ke universiti di Amerika Syarikat. Okey. Bagi pelajar-pelajar yang tidak mahu berpindah ataupun melanjutkan pengajian ke Amerika Syarikat kerana kekangan kewangan dan sebagainya, memang kita benarkan pelajar berkenaan untuk menyambung pengajian di dalam negara. Dengan beberapa syarat lah. Syarat yang pertamanya, pelajar perlu habiskan pengajian tu. Bermaksud kalau program tu ADTP tu 2 tahun, dia kena habiskan 2 tahun dan lulus dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.0. Okey. Dan menyambung pengajian ke program-program kerjasama 4.0 contohnya. Ke program American juga. Boleh 4+0. Boleh pergi ke program berkenaan di Malaysia. Boleh terus ke tahun ketiga. Okey, habiskan 2 tahun lagi dapat degree. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, jika dia nak menyambung pengajian, dia tak nak menyambung ke program 4.0 ni. Dia nak pergi ke program 3+0 katakan. Ataupun program-program dalaman IPT, ijazah sarjana muda. Dibenarkan, dia boleh masuk terus ke tahun kedua, menyambung pengajian, dah habiskan 2 tahun untuk dapatkan ijazah sarjana muda tertakluk kepada syarat-syarat umum pindah kredit. Itu yang pertama, itu dari segi ADTP. Yang keduanya dari segi MPU. So MPU ni pun sebenarnya memang dibenarkan untuk pindah kredit. Secara vertikal, diploma ke ijazah sarjana muda dibenarkan. Tapi sekali saja contoh sekali je. Contohnya kalau pelajar tu dah ambil dekat sijil, katakan dia dah buat transfer kredit ke diploma untuk MPU U1 saja ya. MPU U1 untuk dapatkan transfer kredit ke ijazah sarjana muda tak boleh. Dia perlu ambil semula subjek U1 berkenaan dengan yang subjek lain lah untuk mencukupkan kredit. Itu untuk MPU. Baik. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan Bicara Minda. Dan saya pasti dengan perkongsian dan juga maklumat yang telah pun diajukan sebentar tadi dapat memberikan informasi terkini yang amat berguna kepada kita semua berkaitan dengan pindah kredit. Dan saya ingin respon, masih lagi kita mempunyai sambutan dengan soalan-soalan yang diajukan oleh penonton yang berada dan mengikuti kita secara live. Okey. Soalannya masih lagi daripada saudara Muhammad Naif. Terima kasih Encik menjawab soalan saya sebentar tadi. Jika boleh bagi tahu bagaimana cara memohon akreditasi DKM dengan MQA ataupun MQE. MQR, saya rasa itu MQR lah. Ya, MQR. Okey, untuk program DKM ni kita kena tengoklah kalau program tu dia perlu status IPT itu sendiri. Sama ada IPT itu di bawah
akta manalah, akta FTS ataupun sebagainya. Kalau di bawah akta FTS, permohonan boleh terus kepada MQA, tak ada masalah pun. Boleh diajukan terus kepada boleh MQA. Kepada MQA dengan apa namanya? Baik. Kalau program Kopta dan sebagainya, sebab kita ada beberapa kod kalau katakan program tu adalah program TVET, biasanya kalau sebut pasal DKM ni mesti program TVET dan sebagainya, dia perlu mematuhi Code of Practice program accreditation for TVET program. So yang tu ada, boleh masuk ke laman web MQA, pergi kepada TVET punya portal. Kat situ ada penerangan jelas apa dia punya cara-caranya lah. Boleh membuat permohonan di situ. Kalau program-program biasa, program-program konvensional biasa, bukan TVET, pun boleh melalui, ada semuanya dalam MQA punya portal tu. Cara memohon dan sebagainya ada disediakan di situ lah. Itu secara ringkas saya boleh bagi tahu. Kalau apa namanya perlu detail, boleh layari laman web MQA, dapatkan, ada nombor telefon dekat situ, boleh buat pertanyaan dengan lebih. Kita akan bagi penerangan lebih lanjut lah macam mana cara nak memohon. Okey, baik. Terima kasih Cik Ajak. Okey, sebentar tadi saya harap jawapan yang telah diberikan oleh Cik Ajak tadi dapat membantu sidang penonton yang sedang mengikuti kita secara live di Facebook rasmi MQA Agensi Kelayakan Malaysia dengan bagaimana cara untuk mendapatkan akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia. Anda boleh mengikuti ataupun melayari laman rasmi ataupun laman web MQA www.mqa.gov.com.my ataupun sekiranya anda masih lagi mempunyai soalan dan ingin dijelaskan dengan lebih terperinci, boleh saja berhubung dengan kita punya pegawai-pegawai di MQA dan kita di pihak MQA Agensi Kelayakan Malaysia dengan lapang dada boleh akan membantu anda untuk menjawab sebarang persoalan yang diajukan oleh anda di luar sana. Baik, terima kasih sekali lagi Encik Ajak atas perkongsian yang sangat bermakna dan juga sangat menarik untuk dikongsikan dan diberikan pengetahuan kepada para mahasiswa dan juga mahasiswi serta IPT dan juga pemberi pengajian tinggi di luar sana. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton Facebook rasmi live MQA yang begitu fokus memberikan perhatian terhadap topik kita pada hari ini dan dari awal dan hinggalah ke akhir rancangan. Ribuan terima kasih juga saya ucapkan kepada Encik Ajak selaku panel jemputan kita yang sudi berkongsi maklumat dan juga pandangan pada hari ini. Okey, baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, suka untuk saya maklumkan kepada semua penonton di luar sana bahawa MQA akan mengadakan sambutan Jubli Perak sempena 25 tahun penubuhan pada November 2022 ini. Jadi, para penonton jangan lupa untuk follow, like dan subscribe Facebook rasmi MQA dan channel YouTube MQA bagi mendapatkan segala informasi terkini berkaitan dengan MQA dan juga hebahan berkenaan dengan Jubli Perak ini terus kepada anda melalui kempen media sosial kita. Baik, tuan-tuan yang ingin menonton siaran ulangan program kita pada hari ini, Cik Ajak, boleh berbuat demikian dengan melayari kita punya channel YouTube MQA sendiri. Dan bagi penonton yang ingin mengajukan soalan namun tidak kesempatan dijawab dalam sesi pada hari ini, jangan risau dan gusar, tuan-tuan boleh mengajukan soalan berkenaan di sistem pengurusan pertanyaan dan juga aduan iaitu SPPA yang boleh dilayari di laman web www.mqa.gov.my. Baiklah, Encik Ajak, tanpa sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum kita mengakhiri bicara minda kita pada pagi ini, sudi sekiranya Encik Ajak berkongsikan kata-kata terakhir bersama dengan penonton kita yang berada di luar sana. Dipersilakan. Baik Hafiz, terima kasih kepada penonton dan juga MQAI kerana sudi menjemput BDPS pada kali ini. Boleh saya tinggalkan dengan syarikat pantun? Boleh. Silakan Cik Ajak. Kita dah fikir pasal apa? Kita dah sediakan satu pantun ni. Okey, mudik ke hulu membeli ikan.
singgah di Kuala mencari laksa. Wah. Terima kasih kami DPS ucapkan. Okey. Semoga berjumpa di lain masa. Okey, Terima baik. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Ajak. Sedap pantun yang dibacakan dan disampaikan khusus kepada anda, kepada sidang penonton yang berada di luar sana. Oleh itu, kita akan berjumpa lagi dalam rancangan Bicara Minda yang akan datang dengan topik yang sangat menarik dan barisan panel yang sangat hebat yang akan kami bawakan terus kepada anda dalam episod yang akan datang. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Muhammad Hafiz, selaku moderator anda dan seluruh warga kerja pada hari ini. Untuk itu, teruskan memberi sokongan anda dari awal sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang dalam program Bicara Minda. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia, pendidikan tinggi berkualiti global. Sekian, terima kasih. Terima kasih.